Assalamualaikum Anita Saleh, Masya Allah, Nur Alis, Hamidah Zain, Analiza Khaizirza, Masya Allah, Ina Salina, Yasmin Yaakob, Susa Hafiz, Urianti Wur, Diah Sharif, Masya Allah, Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad, Fatimah Umar, Rahimah Abdurrahman, Mahfuzah Mahazir, Masya Allah, Nur Faridah Abdul Aziz, Hasnah Arsyad, Wurianti Wu, Alhamdulillah, Waalaikumsalam, Sanimah Haji Jamin, Nurliza Zakaria, Maryam Safiyah, Sarahmat Taha, Rozidah Rahman, Masya Allah, tengah masak ke Kak Fatimah Umar, Nur Azlina Musa, Nurizan Hassan, Hanisa Syafi'i, Salam 2 Ramadan, Rosso Gunting, apa khabar bah? Hairiah Haji Ismail, Nur Azlina Syukur, Hasma Yahya, Umi Ayu, Suhana Adris, Masya Allah, Zaitun Zain, Zarina Darmawan, Linda Kecik, Umi Badariah Rahman, Siti Arpah, Muhammad Sabita. Kak, hari ni saya nak ke utara tanah air, Masya Allah. Ina Salina, Subhanallah, Juwita Ismail, mana Juwita Ismail? Allahumma salli ala Muhammad. Sherry Anson, Nur Aisyah Abu Bakar, Syakirah Ismail, Wan Yahya, Sarah Manan Abdullah, Nadia Kamilia, Rafi'ah Ismayadi, Rukiah binti Muhammad Nurdin, Siti Rohani, Ruzi Ruslan, Aisyah Nur Putri Lestari, Masya Allah, sayang juga, Cik Pah Azi Ramli, Subhanallah, Uwais Al-Qarni, jom jumpa di utara hari ni, besok Fatimah Idris, Sarimah Imran, Faridah Jamaluddin, Maria Muhammad, Rashidah Paimun, Hatijah Abdullah. Kak Hatijah, jom malam ni kita terawih sama-sama. Syazi Aziz, Maharani Mak Taib, Ermalina Wafanza, Nur Cahaya, Nur Azizan Baharudin, Ros Mawar, Nelis AMD, Rus Ashikin Azizah Abu Bakar, Masya Allah, Julida Amuh, Arfazila Anas, Nurmala Abdul Halim, Fatimah Toris. Rasanya pertama kali sebut nama Fatimah Toris ni. Subhanallah, salam-salam sahur, salam qiyamul lail. Umi Kintan, Anissa Syari Ros, Zana Haripin Suryani Hamzah, Azurah Rahmat, Halyani Hasan, Umi Afan Kalishah Umairah, Masya Allah, Zana Husin, Rohana Sulaiman, Adlin Ejah Zaitun Hashim, Zahra Suhadi, Hasniza Abdul Aziz, Adi Izan, apa khabar? Jun Naim, Farah Liana Ahmad. Okey, maka pukul 4.30 pagi ni kita tak payahlah nak kejutkan banyak-banyak. Wake up, sebab tak sangka dah wake up ramai pun ni. Subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salam Ramadan hari yang kedua. Masya Allah, salam Ramadan hari yang kedua. Kak Matpati binti Agoy, cuba tanya dekat Kak Ahadiah Agoy, ada tak terima messenger Ustazah? Kalau ada messenger, takut dia tak pandai tengok messenger. Kalau ada, tolong reply dengan segera. Ada benda penting sejak pertemuan tempoh hari. Macam tu, tolong jawab. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu nama yang rasanya macam Ustazah tak pernah sebut, Anis Aina. Nama orang muda ke? Sebab biasanya kalau nama-nama macam ni nama orang muda. Sebab apa? Saya nak raikan orang-orang muda. Siapa rasa diri dia muda? 30 tahun ke bawah ke? 20 tahun ke bawah ke? Kenapa macam satu keajaiban kan? Sahabat-sahabat kalau
golongan mereka ini boleh bangkit di pukul 4:30 pagi untuk mendengar ilmu. Ya, walaupun sedang panaskan lauk, sedang bersiap-siap untuk jemput seluruh keluarga bersahur. Tapi anda hebat, okey? Kak Salmi Osman, apa khabar? Jangan tulis Kak Salmi, saya 20-an Ustazah. No tu saya kenal. Memang muhong lah tu kalau macam tu. Okey, Alia Fatihah pun orang muda ni rasanya. Subhanallah, subhanallah. Tahniah. Kerana tak sangka semalam saya lupa nak habiskan cakap apabila saya kata saya minta izin Ustaz untuk Ramadan ini 4:30 pagi saya berlive lah tahzan. Ustaz, 4:30 pagi ada ke orang nak dengar yang macam tu soalan dia. Lepas tu semalam dia tanya, macam mana lah tahzan tadi? Ada orang dengar ke? Macam tu. Subhanallah. Lepas tu Ustazah pun cakap, tak sangka bang 1.5k juga semalam. Masya Allah sahabat-sahabat. Jadi bukan kekaguman kepada sesiapa. Saya ulang, bukan kekaguman kepada yang menyampaikan, yang mendengarkan, bukan. Tapi kita kagum kepada siapa? Tanpa Allah izinkan, setelah kita berniat untuk bangun awal 4:30 pagi kita berlatahzan, setelah kita berniat sungguh-sungguh kita serahkan kepada Allah, Allah ada cara tau nak bagi kita segera bangkit bila kita dah mendengar bunyi jam kita. Kan? Kadang-kadang hingak bunyi jam saja, tapi kita tak ada kekuatan nak bangkit, kan? Tapi bila kita diberi kekuatan oleh Allah untuk bangkit, subhanallah. Ini yang sepatutnya anda syukuri sahabat-sahabat dirahmati Allah, kan? Lebih-lebih lagi yang sebelum bersama majlis ilmu ni, dia dah wajibkan diri dia untuk bersujud kepada Allah. Tak kira walaupun hanya dalam 2 rakaat tahajud. Subhanallah. Dan yang paling penting, sepanjang daripada isyak malam tadi sampailah kita bangkit pagi ni, kita dah melangsaikan, ya, sunat, tapi hanya ada pada bulan Ramadan. Itulah dia solat sunat tarawih. Masya Allah sahabat-sahabat, kita tak jumpa di bulan-bulan lain. Satu anugerah yang sangat indah, yang ibaratnya kalau kita hidup ni sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, macam mana kalau ibu-ibu lah jiwanya sangat sensitif bila disebutkan tentang anak-anak. Kan ibu-ibu ramai yang bersedih Ramadan kali ni sebab terpaksa hantar anak-anak balik ke asrama awal. Ustazah, apalah sekolah ni disuruh kita hantar anak ke asrama 2 hari sebelum Ramadan. Besok nak Ramadan, hari ni kena hantar. Bagilah anak tu merasa buka puasa dengan kita dulu. Sekolah tu siapa punya? Mak punya ke? Cikgu punya ke? Kan? Kementerian punya ke? Macam mana sahabat-sahabat? Kita tak boleh ikut cakap kita semata. Mereka mesti ada agenda. Nanti dekat nak raya, nak kita sempat juga berbuka puasa dengan kita. Aduh, emosi sungguh mak-mak. Hari ni tak larat nak sahur, semalam tak lalu nak buka puasa, duk teringat ke anak. Mak, kita wakafkan anak kita untuk agama Allah. Mereka menuntut ilmu, kita tenang hati, insya-Allah mereka tenang kat sana. Kalau kita kat sini menunjukkan ketidaktenangan, anak-anak kat sana, sahabat-sahabat dirahmati Allah, tak berapa nak tenang juga dalam menuntut ilmu. Allahu Akbar, lapangkan dada. Faham semua ibu nak anak-anak depan mata kalau bulan Ramadan. Makan apa itu je lah. Tapi kita tanya, apa rasa hati anak-anak kita bila disebutkan nama Allah? Okey? Sebab itu bila kita dibangkitkan, sahabat-sahabat, bukan kagum, takjub, ujub dengan diri sendiri, tidak. Tapi ya Allah, maha baiknya Engkau. Orang lain kunci jam juga tapi tak bangkit. Subhanallah sahabat-sahabat. Malam tadi dah rasa letih nak pergi tarawih. Pasal apa? Kat rumah pun tak buat, apatah lagi kat masjid. Saya minta maaf kalau ada yang menonton ni tak buat. Tolonglah sahabat saya, sayang anda kerana Allah. Ya, bukan kerana alah sunat je pun Ustazah. Maksudnya Ustazah cakap macam ni kepada orang yang dah menjaga subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Betul lah kalau kamu nak jawab sunat je Ustazah. Sunat je tu maksudnya sepatutnya dikatakan oleh siapa? Orang yang belum lagi sempurna subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Orang macam ni kita duk nak tekan dia apa? Hang tak subuh lagi ke? Hang malam tadi tak solat isyak ke? Hak ni yang kita nak tegur. Bukan tarawih dia.
Kita duk bising pasal tarawih tapi budak tu Zuhur Asar tak sembahyang. Okey, ini kesilapan yang besar. Tapi ustazah sedang bercakap kepada sahabat-sahabat La Tahzan yang insya-Allah sahabat-sahabat yang subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak ni dah tak tinggal. Betul sahabat-sahabat La Tahzan, please, kita adalah orang yang saling memperingatkan. Tidak ada lagi yang tinggal solat 5 waktu. Masya Allah, dah buat 5 waktu, kita nak berjuang, mujahadah sungguh-sungguh untuk buat di awal waktu. Memahami bacaan-bacaan dalam solat, memperbaiki cara-cara membaca, cara-cara perbuatan rukun fi'li dalam solat. Okey, maka kepada anda lah wahai orang-orang yang sudah muqimas solat, tetap mendirikan solat. Ustazah mengajak, tolong dengan sangat sahabat-sahabat dirahmati Allah, tolong dengan sangat jangan tinggal tarawih sayang-sayang sekalian. Ustazah bercakap, ustazah ulang, ustazah bercakap dengan siapa? Orang yang subuh, Zuhur, Asar, Maghribnya, Isyaknya sudah tidak pernah ditinggal. Ketika Ramadan ini datang, tolong tarawih jangan ditinggal. Hanya dalam bulan Ramadan, hanya 29 ataupun 30 malam. Kenapa kita berkira sangat? Baru sehari je semalam buka puasa, dah keletihan kan, tersandar kekenyangan. Cengkilat lah malam ni tak nak tarawih. Tak larat ni, kenyang lah. Yang penting aku dah solat Isyak sudah. Yang kemarin kan main lagi. Kenapa kemarin kan main lagi? Sebab tak buka puasa, ustazah larat lagi. So maknanya setahun hanya sekali malam pertama tu je kamu nak tarawih. Jangan sahabat-sahabat, Allahu Akbar. Kita kena paksa diri kita. Ya, walaupun dengan paksa anak remaja kita, siapa saja ahli rumah kita moncong-moncong tu saja suruh solat tarawih. Solo solat tarawih kan. Cakap pukul 4.30 pagi memang dia ala-ala Korea sikit. Apa saya tulis? Solat. Aduh, mulalah nak buat lawak dah ustazah ni. Okey kan sahabat-sahabat? Elok je buat nak buat lawak. Sabar ustazah, sabar. Okey sahabat-sahabat, jadi please lah, sebab kita bercita-cita nak bertemu balik dalam syurga. Siapa penghulunya? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita. Tarawih ni bukan ustaz-ustazah yang suruh buat. Sahabat-sahabat, Nabi sallallahu alaihi wasallam. So apa sahaja yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat, kita paksa diri kita untuk buat. Lama-lama terasa lazat. Lama-lama Ramadan rasa tak bermakna tanpa solat tarawih. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah, dah mula mungkin sebab semalam puasa, ada yang sesemua, ada yang lemah badan. Itu biasa sahabat-sahabat. Jadi saling mengingatkan kita. Okey, jadi dah habis dah tarawih malam tadi, atau yang tak sempat di masjid surau malam tadi lepas Isyak tu, dia sambung buat dekat rumah, tak salah. Subhanallah. So sekarang ni bangkit, mulakanlah dengan tahajud sahabat-sahabat, walaupun 2 rakaat. Tu yang tengah panas-panaskan lauk tu, kan terkontut tadi masa bangun tidur, tak berwuduk, cepat berwuduk sambil panaskan lauk tu, slowkan sikit api, bentang sejadah tepi dapur pun tak apa Sebab tu kalau yang ada anak kecil tu, pastikan anak tidak menjejeh-jejeh najis dalam rumah. Kalau rumah 2 tingkat, Ustazah nak naik pula, nak ambil telekung bentang sejadah ni, mana larat sekali nak turun pula nak tengok kan. Hangus saya punya atas dapur tu. Pada pandai suruh orang solat tahajud waktu tengah masak ni. Idok le maksud gitu, kan, idok le maksud gitu. Jadi subhanallah, kita dalam bab 227, sahabat-sahabat dirahmati Allah, syasyu-syasyu kat Zaliha Zainal, Masya Allah. 227, Tuhan kami yang telah memberikan bentuk kepada segala sesuatu, lalu memberinya petunjuk. Semalam buka-buka saja mukaddimah, saya tulis ni dekat description kita tu, adalah tajuk ni sambungan 1. Kenapa bila Ustazah tulis sambungan 1 tu, maknanya akan sambungan 2, sambungan 3, sambungan 4, sebab tajuk ni sangat panjang sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahumma salli ala Muhammad. So semalam kita dapat baca 2 ayat Al-Quran. Jadi 2 ayat Al-Quran tu kita baca. Ustazah tak ulang lah sebab kita setengah jam je ni. Paling-paling betul-betul solid ilmu dari La Tahzan dapat 10-15 minit saja. Ya, sebab pokpet tetap nak pokpet ni, minta maaf. Okey, baik. Abu Daud dalam kitabnya As-Sunan dan kitab zakat pertanian menyebutkan, di Mesir aku pernah mengukur sebuah timun raksasa yang ternyata panjangnya mencapai 13 jengkal. Panjangnya mencapai 13 jengkal.
Panjang gila tu sahabat-sahabat dirahmati Allah. Panjang gila 13 jengkal. Timun. Dia tulis kat situ sebiji timun. Apa tulis? Mencapai 13 jengkal. Lepas tu saya pun cakap, kalaulah panjangnya 13 jengkal, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sekejap Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau panjangnya 13 jengkal, timun jenis apa ni? Kan? Saya juga pernah melihat buah limau raksasa yang dibelah. Buah limau raksasa yang dibelah menjadi 2 potong. Tadi timun raksasa panjang 13 jengkal. Buah limau raksasa yang dibelah menjadi 2 potong. Masya Allah. Diangkat di atas belakang unta. Buah limau raksasa dibelah 2, boleh diangkat di atas belakang unta seperti 2 sisi timbangan, yang satu di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kirinya. Ya Rab, macam mana nak cakap? This is unta. This is unta. Satu buah limau yang raksasa besar hanya dibelah 2, diletakkan di atas unta, gelombong sini, gemuk gedempul sini, kiri kanan unta ni, sahabat-sahabat dirahmati Allah, seperti 2 timbangan yang berada di kiri dan kanan. Maknanya besar gila tu. Pernah diceritakan dalam sejarah pertanian. Ini kenapa diletak dalam kitab Al-Tahzan? Nak bagi tahu kat kita maha besarnya kuasa Allah. Kalau kita tengok dekat YouTube, kadang-kadang kita pergi Google, sahabat-sahabat, contohkan timun paling besar di dunia. Tak mustahil kita nampak, ala edit je gambar ni Ustazah. InsyaAllah Dr. Aida Al-Qarni tak edit. InsyaAllah tak edit sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab zaman tu tak ada Mr. Google lagi. Okay? Jadi kita percaya pernah wujud dalam sejarah dunia. Macam kita tak percaya umat Nabi Adam, umat Nabi Nuh. Betul ke tinggi gila berapa hasta dia orang tu Ustazah? Kenapa tubuh badan dia orang tu besar-besar? Kalau kita tengok kubur dia pun macam panjang. Pasal apa Ustazah? Tak payah tanya pasal apa lah. Sebab Allah nak bagi. Allah nak bagi, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita sebut perkara macam ni, Masya Allah. Maha besarnya kekuasaan Engkau. Maha hebatnya penciptaan Engkau, Ya Allah. Bila kita tengok ni sahabat-sahabat, kita nampak Allah. Kita nampak Allah. Maksud Ustazah ni biar betul, mengajak betul ke ilmu tauhid. Minta maaf, kita bukan dalam pengajian ilmu tauhid. Guru-guru kita yang mengajar ilmu tauhid akan mendetaili. Kita takkan melihat Allah dengan mata kasar kita ni. Kita takkan berjumpa Allah berdepan. Dunia bukan tempat pertemuan dengan Allah, tapi Allah wujud. Allah sentiasa ada dengan kita. So diajar macam mana kita nak yakin Allah tu ada? Adanya alam semesta ni. Adanya kita ni. Macam mana aku ni boleh terbangun pukul 4 bila aku dah berniat ni? Contoh sahabat-sahabat. Macam mana boleh ada buah sebesar itu? Macam mana ada manusia yang kelihatannya sempurna zahir jasad, tiba-tiba kita lihat kesian baby tu, lahir sumbing mulutnya, lahir tak cukup 5 jarinya. Dan kenapa ada buah yang normal kalau manusia ada kecacatan, buah-buahan pun macam tu. Kalau manusia ada yang besar, buah-buahan pun macam tu. Gitu, okey sahabat-sahabat. Kalau kita baca kitab-kitab pula orang yang akan dihumban dalam neraka, ya Allah, takutnya kulitnya menjadi tebal, matanya, giginya saja sebesar Jabal Uhud. Kita kalau baca, ya Allah, takutnya. Kenapa diceritakan ahli neraka itu mengembang menjadi super besar manusia yang dicampak dalamnya? Kerana sesuai dengan api neraka yang 70 kali ganda lebih panas. Subhanallah, katanya ulama sahabat, apabila orang yang dicampak ke dalam neraka, na'udzubillah min zalik, adalah hanya seperti kita manusia asal bentuk ni, aduh, tak payah campak dalam neraka. Beberapa tahun sebelum sampai ke pintu neraka tu dah melecup dah badan. Sebab tu untuk masuk ke dalam neraka tu Allah persiapkan tubuh mereka menjadi sebesar itu. Jadi tak pelik sahabat-sahabat bila kita tengok ada timun sepanjang 13 jengkal
Buah limau raksa sebegini, Masya Allah. Sebut nama Allah yang maha besar, maha hebat. Jangan tak percaya, sebab itu ciptaan Allah. Dia pernah wujud walaupun kita tak pernah lihat di depan mata kita. So kita nampak apa sebenarnya dalam pelajaran bab ini? Kita disuruh melihat maha besarnya Allah. Sebab hati sahabat bila sudah biasa membesarkan Allah, datanglah apa masalah-masalah besar pun, masalah tu akan menjadi kecil. Kecil. Alah, kecil je masalah aku ni. Orang dengar, kecil masalah hang. Sebab dia lebih fokus kepada Allah yang maha besar. So banyak ilmu dalam agama ni melatih diri kita untuk melihat Allah maha besar. Allah maha besar. Allah maha besar. Subhanallah. Baik, surah Taha ayat 50. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat 50 ni sama dengan ayat ke atas tu kan? Semalam kita belajar allazi a'ta kulla syai'in khalaqahu summa hada. Padahal saya dah baca dah tapi tak perasan. Semalam kita baca, sahabat-sahabat, dialah yang telah memberikan kepada tiap sesuatu bentuk kejadiannya, kemudian memberinya petunjuk. Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allah ciptakan sesuatu, pasti Allah berikan petunjuk macam mana. Kita ciptakan apa? Orang yang ciptakan handphone, tiba-tiba kita beli handphone ni. Pak cik tukang buat handphone, macam mana nak buat handphone ni? Pelik handphone ni, macam mana nak pakai ni? Ibarat macam itulah. Kita beli apa? Air fryer, Thermomix contoh kan. Apa periuk Noxa. Macam no nak guna ni ya? Tak reti aku ni ya. Nanti dia kata ada manual book di dalamnya, tolong baca how to operate, contoh gitu. 1.3K dah melawak je pagi kan. Macam mana cara nak menggunakannya, ada kat situ. Kita sahabat-sahabat, Allah dah beri kepada kita. Kalau dekat Korea ada buah apa paling sedap, kalau dekat London apa buah paling sedap, kalau kat Malaysia apa. Macam mana nak makan? Tak reti tak reti. Hang nak makan buah musangking, alamak lapak lah pula. Hang nak makan durian musangking, tiba-tiba hang pergi ambil ambil sagat nyok. Ada ke sagat nyok? Kan sagat nak buat kerabu mangga tu, hang pilah sagat. Kan hang nak makan buah pisang, tiba-tiba pergi ambil pisau. Buat apa ambil pisau? Nak makan buah pisang, nak buang kulit, dibuang kulit gitu ini berlaku anak-anak kluster kayangan datang ke motivasi kat sekolah. Masa Ustaz Azwan ngajar sekolah swasta dulu. Tiba-tiba, Ustaz, macam mana nak kopek buah pisang saya ni? Ya Allah, tepuk dahi guru-guru. Selalu kat rumah bibik kita yang kopekkan buah pisang, tak reti kopek. Kenapa? Sebenarnya kalau ada manusia macam tu sahabat, terlampau over dimanjakan oleh mak ayah sendiri. Ajarkan anak-anak kita, this is limau. Macam mana nak makan limau, cara kopeknya kena ajarlah. Mak-mak itu bukan orang yang tak baik pada anak-anak. Lah Ustazah, sian anak saya nak makan limau kena kopek dulu. Biar saya lah yang kopek kan. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah, nak kena kupas. Kopek. Saya tak boleh lupa sahabat-sahabat, minta maaf nak cakap juga, tapi nak kena tutup muka dulu. Mula-mula saya berkawan dengan orang Terengganu kan, dia letak buah dekat atas tu sahabat-sahabat. Bang tolong kopek jap. Anak-anak dia semua lari terkekek-kekek gelak kan. Pasal apa dia orang ni? Ustazah kat sini jangan sebut perkataan tu, maksud dia jadi lain. What? Masya Allah sahabat. Sebab tu kita kena banyak bergaul. Sampai sekarang saya tak boleh lupa kan. Saya tak boleh lupa kalau pergi Terengganu. Okey, haram perkataan tu bagi aku. Kalau yang faham-faham lah, tak faham sudah. Okey, kita nak tutup. Sekejap je Ustazah, satu perenggan je. Memang gitulah. Kita belajar ni sahabat-sahabat dirahmati Allah. Najmiah Wan Cik jangan gelak. Kupas, kopek lagi lah. Subhanallah. Okey. Dr. Zaghlul An-Najjar yang banyak melakukan penyelidikan tentang ayat-ayat kauniyah, ilmu kosmologi, menyebutkan dalam sebuah ceramahnya bahawa nun jauh di angkasa raya sana terdapat beberapa bintang komet yang telah bergerak selama ribuan tahun dan memiliki ketepatan seperti cahaya.
Dulu-dulu kan kita tengok taik bintang, komet kan. Amboi Maria Muhammad, hampa duk gelak ni, Wan Mahani, Wan Abu ni, mesti orang belah-belah Terengganu ni. Dulu Ustazah Zai dah banyak tahun dulu, dah lebih 10 tahun dulu pernah gelak macam tu. Hampa gelak lah dulu kan. Ustazah ni kalau waktu-waktu barakah sahur ni, Ustazah tak nak gelak. Cewa kemain. Yang telah bergerak selama ribuan tahun dan memiliki kecepatan seperti cahaya. Namun hingga sekarang belum juga sampai ke orbit bumi dan tiada lain yang dapat dilakukan selain menunggu saat kejatuhannya ke bumi. Ya Allah. Ada yang Allah ciptakan satu makhluknya yang diciptakan sahabat sampai hari ni tak sampai lagi ke orbit bumi. Kini yang tersisa daripada komet itu hanyalah bidang edarnya sahaja. Maknanya guru-guru sains kita mengajar selama ini tak pernah silap. Kerana panduannya ada dalam Quran surah Al-Waqi'ah ayat 75. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Maka aku bersumpah dengan waktu jatuhnya bintang-bintang. Bila mana bintang jatuh, bila mana bintang bertahi bintang, sahabat-sahabat dirahmati Allah, itu bahasa kampung kita lah. Semua itu di dalam kekuasaannya Allah. Berjuta apa lagu dulu? Manbai berjuta bintang, apa lagu dia? Berjuta bintang di langit. Apa tak ingat lah. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi maknanya nak cerita bintang ni tak terkira, berjuta-juta. Setiap satu tu ada malaikat jaga. Jangan kata Allah tak tahu kot, ada taik bintang ni tengah terjatuh, terlepas kat bumi kot, Allah tak tahu. Apatah lagi itu sahabat. Gerak hati kita ni yang tak ada siapa tahu, Allah tahu. Allah sebut innallaha alimun bidzati sudur. Aku tahu apa yang ada dalam hatimu. Allah sahabat-sahabat, amboi Azizah Abu Bakar, tak habis-habis lagi suka hangpa no. Saya pun apa benda aku duk sebut-sebut ni kan, terlupa teringat peristiwa Terengganu. Lah ni dah bergaul dengan semua negeri, bahkan banyak negara juga dah bergaul. Hati-hati sikit. Zulina Wanci, beribu bintang di langit, pada pandai berjuta bintang di langit. Allahu Akbar. Ampunkan Ustazah kan, nak nyanyi pada waktu pukul 5 pagi. Maka habislah pelajaran hari ini. Subhanallah. Setengah jam saja setiap hari, insya-Allah setakat 1 hingga 17 Ramadan. Sahabat-sahabat, sebab 18 Ramadan insya-Allah Ustazah sudah berada di Madinah. Mudah-mudahan berkat doa anda semua. Ni orang kat sana dah super ramai. Doakan semoga semua jemaah akhir Ramadan Ustazah dipermudahkan oleh Allah, walaupun kita tahu cabarannya luar biasa hebat. Subhanallah. Ini sambungan yang kedua untuk bab 227. Disebabkan Ramadan ini Ustazah sikit hari je berada di Malaysia, kemudian kerja-kerja tugasan dakwah sangat banyak. So pagi ni jom kita bersama-sama, tak puas kan setengah jam, kita akan share di page Ustazah Muzayyana live Ustazah daripada surau Al-Ittifaq. Setiap hari Isnin sempena kami berazam untuk mengumpul dana pembangunan surau Al-Ittifaq fasa 3. Kita buat fasa 1 selesai, fasa 2 selesai. Now kita lancarkan tabung untuk fasa 3. So Ustazah kata, Ustazah nak kempen untuk kuliah online setiap hari Isnin sepanjang Ramadan 7.30 pagi. Ustazah dah deal dengan sahabat-sahabat asatizah minggu ni, Isnin ni pukul 4 pagi, pukul 7.30 pagi Ustazah Zai, minggu depan Ustaz Zarifi, minggu satu lagi Ustaz Fahrul Muhammad Joy, minggu akhir Ustaz Sabran Jamil. Ini Ustazah bawa ke page surau Al-Ittifaq untuk bersama-sama dengan anda. InsyaAllah kita bercerita, berkisar perkara bermanfaat untuk Ramadan. Mudah-mudahan Allah redha. Ini sahaja bantuan Ustazah kepada kerja-kerja agama Allah di atas muka bumi. Semoga dipandang Allah. Allahu Akbar. Dan pukul 9.30 pagi Ustazah hadir ke Masjid Al-Mustaqim Ampang. Orang Ampang boleh datang. Kemudian lepas sahaja daripada itu Ustazah terus gerak ke Kulim. Moga-moga Allah izin selamat sampai berbuka puasa di Kulim malam ini. Dan besok pagi-pagi Ustazah gerak ke Sungai Petani. Ustazah ada program di sana, live kuliah Ustazah daripada sana. Dan habis je kuliah terus balik ke KL semula.
Dengan rendah hati, Ustazah pohon doa daripada semua sahabat-sahabat La Tahzan. So besok pagi Ustazah akan live 4.30 pagi dari rumah ayah Ustaz di Kulim. Ampun maaf orang Kulim, kalau ada malam ni kita tanya Kak Nazar, kat mana Ustazah Zai nak tarawih malam ni. So Kak Nazar akan tarik Ustazah untuk berada di masjid mana kita bertarawih. Sebab memang saya nak jumpa dengan sahabat-sahabat seluruh Malaysia. Bukan Kak Nazar jangan cakap orang saya datang no. Tak, saya nak jumpa dengan semua sahabat-sahabat di seluruh Malaysia. Kita bertemu ada niat satu je. Semoga nanti walaupun kat dunia ni kita jumpa sekali je dalam kebaikan, semoga Allah jumpakan kita di tempat yang paling baik bila pulang ke kampung akhirat nanti. Amin, insya-Allah. Saya sayang anda semua kerana Allah. Doakan Ustazah kerana dalam doa-doa Ustazah insya-Allah ada anda. Jadi sahabat-sahabat, semalam kita mulakan kuliah kita dengan doa. Lepas tu hari ni kita terlupa sebab Ustazah pok-pek tadi. Semalam Ustazah baca doa Rabitah. Sahabat-sahabat ingat? Doa Rabitah. Jadi hari ini tanda kasih sayang Ustazah kepada semua dalam Ramadan, waktu mustajab doa. Saya sebut ni meremang bulu roma. Waktu mustajab doa sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi aminkan doa ini. Doa penghujung dalam maksurat amalan harian. Buku ni sepanjang Ramadan, please lah sahabat, jangan tinggal. Dan hadiahkan buku ni kepada kesayangan kita, apa itu Al-Quran, yang Ustazah dari print semula supaya kesayangan-kesayangan kita datang rasa wow dengan Al-Quran. Faham ya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kurniakanlah kami lisan yang lembut basah mengingati dan menyebut nama-Mu, hati yang penuh segar mensyukuri nikmat-Mu, serta badan yang ringan menyempurnakan ketaatan kepada perintah-Mu. Ya Allah, kurniakanlah kami iman yang sempurna, hati yang khusyuk, ilmu yang berguna, keyakinan yang benar-benar mantap. Ya Allah, kurniakanlah kami din, cara hidup yang jitu dan unggul, selamat dari segala mara bahaya dan petaka. Kami mohon ya Allah kecukupan yang tidak sampai kami terpaksa meminta jasa orang lain. Berikanlah kami ya Allah iman yang sebenarnya, sehingga kami tidak lagi gentar atau mengharap orang lain selain dari Engkau sendiri. Kembangkanlah lembayung rahmat-Mu kepada kami, keluarga dan anak-anak kami, serta sesiapa sahaja yang bersama-sama kami. Jangan ya Allah Engkau biarkan nasib kami ditentukan oleh diri kami sendiri, walaupun kadar sekelip mata atau kadar masa yang lebih pendek dari itu. Wahai Tuhan yang paling mudah dan cepat memperkenankan pinta, perkenankanlah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bye bye, sayang semua, jumpa esok 4.30 pagi. Assalamualaikum.